Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So hari ini kita akan mulakan perbincangan kertas model SPM set yang pertama, kertas 1, soalan objektif. So soalan yang pertama. Okey, bundarkan 0.023456 kepada 3 angka bererti. Okey, kepada 3 angka bererti di mana? Sini 1. 1, 2, 3. Potong sini. Okey, kosong kita tak kira. Ini tak kira. Ini tak kira. Yang depan tak kira Okey, jadi jawapan dia. Sini tambah 1 tak? Atas ni. Tambah. Tambah 1. Dapat Jadi awak akan 5. dapat 0.0235. Jawapannya ialah D. Okey, yang kedua. Ungkapkan sebagai nombor tunggal. Okey, jadi kita nak tukar. Ini kita nak tukar. Okey, macam mana awak nak tukar ni? Awak boleh tekan kalkulator juga tau. Okey, kalau awak kira lah. Untuk nombor 2 ni, kalau awak kira. Dia akan jadi macam ni. 4.18. Okey, 10 kuasa negatif 2. Kita akan gerak ke kanan ke kiri? Sini kanan, sini kiri. Gerak ke mana? Nak gerak mana titik ni? Kiri. Nak gerak berapa kali? 2. 1, 2. Boleh tak? 0.0. 2. Negatif 2 Jadi awak gerak sini. Jawapan dia pilihan yang mana? A, B, C, D? B. B. Okey, tengok sini. Awak boleh gunakan letter Mod 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 2. 9. Tinggal nombor ke? 4. Masukkan nilai 4.18 eksponen E negatif 2 sama dengan. Okey. Kosong. Dia keluarkan dekat situ kan. Dia keluarkan dekat kalkulator tu. Kita tukar pula pergi format biasa. Okey, katakan kita tukar pergi format biasa. Okey, dia dah ditukar. Okey, dia tukar bentuk 0.0418. Itu jawapan lah. Kalau awak nak pindahkan secara manual, awak kira pun sikit je awak tukar titik gerak ke kiri atau kanan. Okey. Kalau awak nak guna kalkulator, awak pergi dekat mode ni SCI tadi. Okey. So ada dua pilihan lah. Tapi kalau kes macam ni, soalan dia macam sikit je. Soalan dia sikit je, pendek je. Jadi nak kira tu lagi cepat lah. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, nombor 3. Tekan kalkulator, darabkan. Okey, ni kan jawapan dia awak tengok dalam bentuk. Jawapan dia ni dah teruskan dalam bentuk nombor piawai kan. Dia dalam bentuk nombor piawai macam ni. Okey, cuba kita tukar terus. Mode dia dalam SCI, boleh tak? Direct. SCI 2, 9. 8000 darab 2.05 E eksponen negatif 9 sama dengan. Terus keluar jawapan. Nampak? So pilihan di mana? A, B, C, D. Nampak jawapan tak? Jawapan D. D. So mulakan yang D ni. Okey, dapat tadi? Macam ni Kalau dia ada macam bentuk ni ada darab 10 kuasa berapa-berapa, boleh terus guna SCI ni SCI ni. Okey. Okey, so jawapan jadi ni sebab soalan objektif. Soalan objektif boleh terus tekan lah. Kalau dia soalan kertas 2, kena kira darab dulu, kemudian baru darab dengan yang belakang ni. Kena satu-satu lah sebab dia jarang kira. Kalau untuk objektif boleh terus. Okey, kita tukar nombor 4. Okey, ungkapkan dalam asas 5. Okey. Mula asas 5 tapi kena tukar kepada asas 7. Okey, ni tingkatan 4-nya silibus ni. Kalau asas tu, daripada 5 nak pergi ke 7, awak tak boleh direct. Okey, 5 dengan 7 tak ada dalam kalkulator. Okey,
Kalkulator cuma ada 10, 2, 8. Okay. Jadi 5 dengan 7 tak ada. Awak terpaksa kira lah. Okay. 5 pergi ke 7 dia tak boleh direct. Dia kena singgah. Asas 5 nak pergi ke 7. Dia tak boleh direct ke 7. Dia kena singgah. Kena tukar kepada asas apa tengah ni? 10. Ingat pun. Masih ingat lagi. Kena tukar kepada asas 10 dulu. Dia tak boleh pergi terus. Okey, jadi 5 pergi ke asas 7. Jadi kita kena mula 5 pergi ke asas 10 dululah. Okey, kita kena mula macam ni. Jadi 5 pergi 10 ni dia kecil. Asas ni kecil. Dia pergi ke asas yang besar. Awak ingat ni cikgu tunjuk. So kita kena darabkan. Okey. Kalau besar, kalau nilai tu besar pergi ke kecil, biasanya kita akan bahagi kan. Jadi asas ni 5, kita pergi ke besar, asas lebih besar kita kena darabkan. Dan awak kena ingatlah dia kena singgah sini. Kalau tukar-tukar asas dia kena singgah 10 Okey, kita cuba yang ni. Jadi awak kena darab lah. Jadi nombor dia 2, 4, 3, asas 5. Dia akan jadi macam ni. Ini kan awak akan tulis kat atas ni macam ni. Sini 0, sini 1, sini 2. Okey, jadi awak akan darabkan dengan 5 lah. Okey, yang pertama ni, yang paling hujung sini, cikgu ambil yang ni dulu 2 darab 5 kuasa 2. Ini kuasa dia kat atas ni. Kuasa bagi asas lah. Kan biasanya awak buat bentuk kotak kan. Ingat tak biasa guna kotak. Jadi cikgu terus je jalan. Biasa buat kotak macam ni kan. 0, 1, 2 kan. Boleh juga terus tambah je kat sini. Okey, jadi tambah. Nombor yang kedua ialah 4. Darab dengan ni kuasa atas ni 1 5 kuasa 1 tambah 3. Nombor depan, nombor bawah ni ialah 3. Atas tu ialah 0. Jadi darab 5 kuasa 0. Okey, senyap boleh tekan kalkulator terusnya. Cuba tekan. Okey. Terus dia masuk. Ni tadi kita dah tukar tak? Tukar balik semula kepada normal Okey, tukar balik kepada normal. Awak letak kurungan 2 darab dengan darab 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. Kalau tak nak pening-pening, kita tahu kan yang ni kan 5 kuasa 1 ni kan sama dengan 5 kan. Tapi tak nak pening awak terus saja. Ikut je. Ikut je bentuk macam tu. Tekan kalkulator sekarang tekan. 4 darab 5 kuasa 1. Tutup. Tambah. Kurungan 3 darab 5 kuasa 0. Okey, 5 kuasa 0 ni bukan tak ada nilai Nilai dia ialah 1 sebenarnya. Okey, tekan sama dengan dapat berapa? 73. 73 ni asas berapa? Kita dapat jawapan 73 ni sebenarnya dia asas berapa? 10. 10. Okey, jadi kita belum menjawab soalan. Kita kena pergi kepada asas 7. Kita kena pergi ke asas 7. Okey, jadi cikgu nak tukar ni pula. Okey, sekarang kita nak pergi daripada 73 asas 10 nak pergi ke asas 7 sekarang. Jadi, ini kan dia jadi besar ke kecil. Jadi cikgu cakap tadi, kalau besar ke kecil kita kena bahagi. Okey, ni darabkan tadi. Sekarang kita kena bahagi. Jadi awak kena buat macam ni lah. Okey, jadi 7, 3 awak akan buat bahagi macam ni kan. Pembahagian berulang. Jadi kita akan bahagi semua dengan asas 7. Nombor 7 lah. Okey, cikgu nak tunjuk cara awak guna kalkulator. Kalau dah lupa. 73 bahagi 7. Kemudian awak dapat 10.428. Okey, kita akan 10 ni kita akan tulis di bawah. 10.428 ni kita tolak dengan 10 supaya tinggal nombor perpuluhan saja kat belakang tu. Okey, tinggal yang belakang tu je. Tolak 10, awak tolak dengan 10 sebab kita dah masuk kan. 10 kita dah masuk bawah Baki. Kita nak cari baki sekarang ni. 10 ni bila kita bagi 73 bagi 7, 7 darab 10 kan dapat 70 kan. Okey, jadi awak tulis 10 yang depan ni, awak tulis di bawah. Kemudian tolak 10. Awak kena tekan kalkulator sekarang nanti awak lupa. Kena tekan dengan cikgu ni. Okey, tolak 10 sama dengan
Okey, awak dapat 0.428. Okey, 0.428 tadi kita bahagi dengan nombor berapa? 7 kan? Okey, kita bahagi dengan 7 sekarang. Yang baki ni awak kena darab semula dengan nombor 7 tu juga. Kita masih guna nombor asas yang sama. Okey, darab 7 sama dengan tengok 3. Jadi kat sini awak tulis baki 3. Tulis macam ni, baki dia 3. Okey? Sebab kita akan baca nombor baki tu. Okey, selagi dia belum kosong awak kena teruskan. So kita bahagi lagi dengan 7. Okey, keluarkan kalkulator awak, tekan. Okey, so awak tekan semula. Okey, kosong. 10 bahagi dengan 7, ulang balik tadi. 10 bahagi dengan 7, awak dapat 1.428. Jadi 1 ni tadi kita kena tulis di depan. Tulis di depan 1. Macam ni Okey, lepas tu kita nak tahu baki berapa. Okey, baki ni tadi kena buat apa? Tolak 1 kan. Okey, kita dah tulis 1, jadi kita tolak 1. Sama dengan 0.428. Nak buat apa dengan nombor ni? Darab semula dengan 7. Dengan asas dia. Darab semula dengan 7. Awak dapat 3. So dekat sini awak tulis baki dia 3. Belum habis kan? Jadi kena bagi lagi dengan 7. Okey, bahagi lagi dengan 7. 1 bagi 7. 1 bahagi 7 sama dengan okey, 0.148. Okey, ni kita tak payah dah lah nak tolak. Sebab dia dah kosong. So sini kosong. Okey, tapi tengok tadi ada nombor kan. Jadi dia ada baki lah. Okey, so dia ada baki. Kita kena darab dengan asas dia 7. Tadi kita bahagi 7. So kita kena darab semula dengan 7. Okey, bila darab dengan 7 awak dapat 1. Jadi sini tulis 1. Okey, sekarang kita dah gunalah semua sebabnya dia dah kosong kan. Dia dah kosong, so dah habis lah. Jadi kira dia daripada arah mana? Nak kira asas baca daripada mana? Betul. Awak mesti ke atas. Mesti baca ke atas. Dari bawah mesti baca ke atas So, jawapan dia ialah awak tengok soalan dia, jawapan dia confuse kan? Jawapan dia sangat confuse kan? Awak hati-hati bila baca. Kalau awak salah baca, awak akan bila markah ni So kita mula kat situ. Kita mula dengan 1, tengok jawapan ada 2. Jawapan yang sama tu, yang lebih kurang tu C dengan D. So jawapan pilihan awak yang mana? C ke D? C. C, jawapan dia ialah C. Tengok, jawapan dia ialah C. So, jawapan yang sebenarnya ialah C. Kalau awak salah baca, awak baca terbalik, awak akan ambil 331 lah. Maka awak akan bagi jawapan yang salah. Okay? Okay, kita teruskan. Okay, nombor 5. Luas padang berbentuk segi empat tepat ialah. Ada padang, ada bentuk segi empat tepat. Boleh scratch drawing supaya kita nampak. Luas dia ialah 9.9 kali 10 kuasa 3. Ni masih bentuk piawai ni. Okay. Lebar dia ialah 9,000. So, kalau sini panjang, sini lebar, sini 9,000. Tengok unit tak sama. 1 meter kuasa 2, satu lagi cm. Luas memang dia ada kuasa 2 lah. Sebab dia luas kan, dia memang ada kuasa 2 lah. Okay, tapi nilai dia meter dengan cm. Hitung panjang. So, soalan dia nak X. X tu ialah panjang. Sini berapa? Ini salah label ni. Bukan di situ Dia di sini dalam. Luas. Okey, nak X. Kalau awak tengok kan. Sebab nombor dia melibatkan bentuk piawai. Tapi kalau awak tengok biasa kan. Boleh tahu kan macam mana cara nak cari. Luas. Luas ni total luas. Kemudian X. Kemudian ada lebar dia. Lebar dia. Yang ni. 9,000. Kalau tengok daripada segi mata kasar. Macam mana nak cari X ni? Nak guna operasi apa? Luas formula dia sama dengan panjang kali lebar kan? Jadi kalau nak cari ini panjang. Kalau nak cari panjang macam mana? Luas. Bahagi. Lebar. Pandai kira luas tak? Luas panjang kali lebar. Formula dia yang ni. Luas panjang kali lebar. Awak mesti tahu formula luas apa. Okey, kalau nak cari panjang, luas bagi
lebar. Kalau nak cari lebar, luas bagi panjang pula. Okey, sekarang kita tak tahu X je, yang lain kita dah tahu. Okey, jadi awak kena kira ni sebenarnya X lah. X sama dengan P. So, X sama dengan P ni kena guna operasi apa ni? Nak selesaikan masalah ni. Bahagi. So, awak kena bahagilah. Sebab awak nak luaskan darab. Panjang kali lebar. Jadi nak cari dia punya panjang, kena bahagilah. Okey, sekarang kena bahagi. Sekarang kita kena bahagikan nilai dia. Okey, sekarang ni kita ada masalah unit sebab unit dia tak sama. Okey, ini 1 meter. Sama dengan berapa cm? 100 cm. Penukaran unit 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter kuasa 2 sama dengan, kuasa 2 ada berapa kali? 2. 100 kali 100 cm. Dia akan jadi macam tu rupa dia. Cm kuasa 2. Okey, ni dah 2 kali kan, 2 kali ganda lah. Okey, jadi awak kena kira macam ni So, luas tu sama dengan 9.9. Okey, awak kena tekan yang ni. 9.9 kali dengan 10 kuasa 3 kali dengan 100 kali dengan 100 supaya kita dapat yang ni unit dia sama. Kita nak tukar yang ni cm kuasa 2 kan? Okay, kita nak tukar yang ni jadi cm kuasa 2. Ni nak tukar jadi cm kuasa 2. Okey, luas kan? Luas mesti unit ada kuasa 2. So, bawah ni pun cm juga unit dia. Kita nak bagi sama kan? So, bawah tu bahagi dengan berapa ni? Bagi dengan berapa? Nilai untuk lebar dia berapa? 9,000. 9,000. Okey, bila awak tekan ni awak dah dapat jawapan. Okey. Cuba tengok boleh guna kalkulator tak? Okey, awak akan tekan 9.9. So, kita tengok jawapan dia. Okey, jawapan dia dalam bentuk SCI kan? Jawapan dia dalam bentuk apa? Bentuk piawai. Okey, cuba kita tukar terus. SCI ni lagi senang kan? Dia akan terus dapat tu kan, bentuk tu. Okey, ambil nombor 9. Ambil dia punya kosong tu yang paling banyak lah. Okey, jadi awak cuba tekan 9.9 darab 10 I kan? Okey, 10 kita tukar eksponen kan? I 3. Okey, darab 100 darab 100 sama dengan, okey, awak dapat nilai macam tu kali 10 kuasa 7. Sekarang kena buat apa? Bahagi. Nak bahagi dengan berapa? Bahagi 9,000. Bahagi 9,000. 1, 2, 3. Okey. Dia bagi jawapan yang tu. Dia bagi 1.1 kosong ni kan. 1.1 kali 10 kuasa 4. Bila cikgu tekan ni kalkulator off kan. Dia tak boleh buka serentak. So, jawapan dekat sini tadi 1.1 kali 10 kuasa 4. Betul tak? Pandai guna SCI. Okey, awak kena ada kemahiran untuk menggunakan kalkulator bentuk piawai macam ni Awak kena pandai tukarkan kepada mode SCI supaya awak nak kira tu lagi cepat lah. Kan dia terus bagi jawapan ni 1.1 kali 10 kuasa 4. Jadi jawapannya ialah B. Okey. Mesti ada kemahiran nak guna tu. Okey, seterusnya. Nombor 6. Okey, ini asas nombor bab 1 tingkatan 4. Okey, tolak asas nombor atau tambah asas nombor. Asasnya ialah 4. Asasnya ialah 4. Jadi kan, kita biasa guna asas 10. Kita biasa tambah tolak guna asas 10. Kaedah dia sama, cuma nombor dia ialah 4 dalam bilangan 4. Kalau 10 kita akan kira 0 hingga 9 kan. Okey, jadi sekarang ni kita akan kira 4. 1, 3, 2, 2 asas 4. Tolak dengan 3, 0, 3 asas 4. Awak susun sama je. Kedudukan dia sama je. Okey. Okey, kemudian kiraan kita bila kita tambah tu dia akan jadi 4 sekarang ni. Kita pinjam tu kita akan pinjam 4. Okey, tengok ni. 2 dengan 3. Boleh tolak tak? Tak boleh, kena pinjam sebelah. Jadi sini kita akan tinggalkan 1 sebab kita pinjam dia. Okey, tadi cikgu cakap kita kena tambah berapa kat sini? 4. Ya, tambah 4. Okey, kalau asas 10 kita tambah 10. Sekarang ni kita kira asas 4. Kita akan tambah sebanyak 4. 4 tambah 2 akan jadi 6 kat sini. 6 tolak 3 tinggal? 3.
3. 1 tolak kosong tak ada masalah. 1. 3 tolak 3 tak ada masalah. Kosong. 1 tolak kosong. 1. Awak akan dapat jawapan macam ni Tengok asas. Kalau asas 7 tambah dia jadi 7. Kalau asas 8 tambah dia jadi 8. Kalau dia pinjam sebelah lah, kita tolak kan, kena pinjam kan. Okey, jadi jawapan dia ialah A. betul ke A? 1013. Jadi banyak ni. Nombor lebih kurang aja. 1023, 1123. Nombor lebih kurang. Kena buat pilihan. Kena tengok betul-betul Okey, nak teruskan ni baru nombor. Okey, ni nombor 7. Okey, yang ni soalan sudut. Okey, mengira sudut. So, dia ada pentagon. Kita tengok 5 pun kita dah tahu dah pentagon ni. 1, 2, 3, 4, 5 memang pentagon lah. Sekata sama. Sekata sama. Semua sama. Cari nilai X. X berada di sini. Ini X. Okey. Kita nak tahu X tu, awak tengok. Kalau cikgu nampak dah segitiga ni. Cikgu dah nampak dah segitiga ni. Satu segitiga berapa darjah? Hasil tambah segitiga. Berapa total dia? 100. 180. Satu segitiga 180. Okey. Jadi kita nak kena uruskan yang pentagon tu dululah. Disebabkan kita tak ada nombor sini, satu segitiga 180, sini X, sini 70. Kita tak ada yang ni. Kita tak ada yang ni sekarang. Yang kita tak ada ialah Y. Katakan cikgu letak Y situlah. So, kita kena kira pentagon tu dulu. Kita kena dapat Y, kemudian kita boleh guna 180 ni Okey, jumlah hasil tambah sudut pendalaman. Berapa? Formula-formula ni kan, kalau tak ada kan, awak boleh google kat internet. Awak type jumlah sudut pendalaman, dia akan terus keluar formula tu. Okey. Kadang-kadang cikgu pun tak ada masa nak buka buku. Cikgu google. Okey, N tolak 2 darab 180. Okey, jumlah sudut pendalaman macam ni Jadi kita nak kira pentagon ni ada 5, satu sudut tu berapa. Jadi N tu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 2. Sebab dia punya pentagon tu ada 5 sisi. Darab 180, awak akan dapat. Tekan kalkulator, dapat berapa ni? 3 darab 180. Ni kan jadi 3. Awak dapat 540. Okey, sekarang ni ada 5, kita nak tahu 1 dulu. Okey, kita nak tahu 1 dulu. Cikgu nak tahu yang ni. Bahagian yang ni. Bahagi dengan 5, dapat berapa? Sekarang 540, kita kena bahagi dengan 5 sebab kita nak tahu satu sudut kan. Kita nak tahu satu sudut bagi pentagon kan. Okey, jadi satu sudut bila bahagi dengan 5 awak dapat 108. Okey, awak dapat 108. Jadi 108 tu yang warna hijau ni tau. Okey, kita tak nak yang hijau. Kita nak yang ini saja, yang merah. Kena buang yang ni pula. Kena buang yang warna hijau ni, cikgu colour sini. Kita kena buang itu sebab 108 tu untuk dua-dua ni. Kan, satu sudut kan. Okey, macam mana nak buang yang warna hijau tu? Kena kira pula lah. Sini kan kita kena kira segitiga yang kecil ni. Okey. So, ini kan kita dah tahu 108. Pentagon samalah kan. Semua 108. Gerak sini pula. Okey, jadi satu segitiga 180. 180 tolak 108. Sini sama kaki kan? Okey, jadi nak bahagi dengan berapa? Nak dapat satu kaki ni bahagi dengan berapa? 2 lah. Kita tolak yang ni tinggal baki 2 kaki kan? Kaki dia sama kan? Jadi kita nak tahu 1 sahaja bahagi dengan 2. So ini tekan dapat 108 180 tolak. Tekan ni dapat berapa ni? Penilai dia 36, betul? Dapat tak? 36. Dapat. Okey, jadi bermakna sudut yang warna hijau yang kecil ni, nilai dia 36 lah. Okey, kalau awak tambah 108 tambah 36, sini pun 36 tambah 36, awak sepatutnya dapat 180. Macam tu. Okey. Okey, jadi kita nak yang ni. Sekarang kita dah tahu ini 36, jadi kita dapatlah yang merah tu. Okey, kita dapat yang merah tu kan. Okey, yang merah ni Mana nak tulis?
Okey, sini cikgu tulis kat sini. Nak kira yang ni sekarang. Okey, bagi idea. Total dia dua sudut ni berapa? Total dia dua sudut ni berapa tadi kita kira? 108. 8. Tolak. Tolak berapa? Nak dapat yang merah. Ni sekarang kita cari Y lah kan. Jadi Y sama dengan 108. Nak tolak dengan nombor berapa? 36. 36. Kita kena tolak yang hijau lah. Kita nak yang merah, kita kena tolak yang hijau. Okay, ni tekan kalkulator dapat 72. 72. Okay, 72 ni nak masuk dekat mana? Sini. 72 kita akan guna di sini. Segitiga ni Okay, cikgu tukar color ni. Jadi tadi kita nak dapat X sebenarnya. Jadi Y ni 72 kan. Okay, jadi awak akan tulis macam ni kan. X sama dengan 180 tolak 72 tolak 70. Faham tak? Kan? Sini tadi 72, sini 70. Kita dapatlah X. Okay, tekan ni dapat X dapat berapa? 38. Okay, 38. Jadi jawapannya ialah B. Okay, ada jawapan kat situ kan? B, 38. Okay, kira sudut. Sudut kena ingat dia punya ciri-ciri dia. Satu segi 3 ialah 180, satu segi 4 360. Kena ingat. Okay, ciri-ciri dia tu. Sudut pedalaman tu macam mana nak kira. Setahu cikgu lah. Untuk sudut pedalaman macam ni dia tak diberi rumus. Okay, sebab dia simple je. Okay, tengok nombor 8. Okay, nombor 8 hitung MN. Jadi kita tengok segitiga pun kita dah tahu dah. Ini teorem Pythagoras. Bila ada 90 darjah macam ni kita dah nampak dah. Dia suruh kira apa ni? Panjang CM. Panjang CM. Panjang MN. Sini panjang MN X. MN ni. Yang ni. Jadi memang kita kena guna teorem lah, okay? Kena ingat rumus formula teorem ni kena ingat. Okay. Sebelum kita dapat MN, sebab MM tu kan condong kan. So kita nak guna teorem Pythagoras, syarat dia mesti tegak 90 darjah. Dia mesti tegak 90 darjah, baru boleh kira. Baru kita boleh guna formula dia. Kita tak boleh guna condong-condong macam ni. Jadi, senang cerita, kita kena kira dulu segitiga yang besar tu lah. Okay, bila awak kira segitiga besar tu, awak akan dapat yang ni. Awak akan kira ni untuk ML dulu. Sebelum kita dapat tengah tu kan, kita nak kira yang ni dulu. Cikgu letak sini Y. Itu X kan, ini Y. Ini dah ada 17. Okay, bawah ni berapa? Sini berapa ni panjang ni? Panjang sini berapa? KL. Cuba tengok sini berapa panjang dia KL ni? 4. 4. Tapi 4 sampai KN. Sekarang KL. 8. 8 lah. Kita guna KL kan? Okay, kita guna KL sebab kita nak guna segitiga yang besar. Jadi 8. Okay, kat sini dah boleh guna teorem dah. Dah cukup ni. 2 dah ada dah. Okay, jadi Y sama dengan punca kuasa. Nak tambah ke nak tolak ni? Ini hypotenuse ni. Bila hypotenuse ada nilai, kita tambah ke tolak? Tolak. Kena tolak. Kalau awak tambah, kalau sisi pendek awak tambah. Kalau sisi panjang kena tolak. Jadi 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 sama dengan, ni boleh tekan kalkulator. Punca kuasa berapa ni dapat ni? 17 kuasa 2 dapat tak? Cuba tekan. 17 kuasa 2. Terus tekan yang ni, X kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 sama dengan, ni tadi kita tak tukar bentuk dia ni masuk balik. Tukar semula kepada normal Okey, kita dapat 225. So sini punca kuasa 225. Tekan punca kuasa dapat berapa nilai dia? 15. Okey, awak dapat 15 kan? Jadi kita sambung. Okey, kat sini 15. Sekarang dekat sini 15. Tapi kita nak cari X. Jadi teorem Pythagoras, teorem cikgu cakap kita kena guna segitiga yang ada 90 darjah kan. Jadi awak tak boleh ambil yang sebelah sini. Tak boleh ambil situ. So kita kena guna yang ni sebab kita nak guna yang ada 90 darjah. Okey, nanti awak akan dapat M lah. Okey, kita lukis semula. Okey.
So ni kena tegak lah lukis. Okey, bila awak lukis semula, sekarang ni sini akan jadi MN. Betul tak? Dah tukar. Tadi KM. Tadi K dengan M. Sekarang cikgu tukar N dengan M. Sebab kita nak cari sini X. Okey, sini 15. Sini 15. Bawah ni berapa? Ini ada L. NL berapa? 4. 4. Ya, jangan salah pilih Sini 4. Jangan ambil 8. Sebab 8 tu KL. Sekarang kita dah guna separuh kan? Okey, jadi awak akan kira kat sini. X sama dengan. Kita kena guna juga theorem. Ada 90 darjah tu kan? Jadi punca kuasa. Nak letak nombor apa kat sini? Tambah ke tolak? Tambah. Okey, betul. 15 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 lah. Okey. Kena tambah sebab tengok sini. Ini hypotenuse. Ini hypotenuse. Ini sisi paling panjang. Jadi kita kena tambahkan. Awak kena tahu masa bila nak tambah, masa bila nak tolak. 1, 15 kuasa 2. 15 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 241. Okey, nilai dia 241. 241. Ini punca kuasa. Bila tekankan punca kuasa tu dapat apa tu? Tekankan punca kuasa. Panjangkan. 15.52. So awak dapat situ 15.52. Pilihan objektif kan? Pilih jawapan yang paling tepat. Jawapan dia ialah A, B, C, D. Mana? B. Bulatkan B. Okey Okey, nombor 9 ni kita teruskan. So nombor 9 ni simple je awak tengok. Manakah di antara berikut yang betul? Mana yang betul? Okey, ada 4. Jadi kita kena pilih mana yang betul. So tengok pergerakan. Okey, katalah kita pilih yang D ni. Awak kena semak satu-satu lah. Awak boleh semak pada mula lah. Okey, cikgu nak pilih D. Tengok objek ialah Z. Z ialah objek. W ialah image. W ialah image. Bermakna objek kena pergi ke image. Pergerakan translasi ialah 2. Atas untuk X, bawah untuk Y. X akan bergerak kiri kanan, Y akan bergerak atas bawah. Jadi dia akan bergerak positif 2. 2 akan pergi ke kanan. Okey, kita ambil satu bucu kan. Gerak berapa ke kanan? 2. 1, 2. Sekarang nak pergi mana? Atas bawah? Atas. Atas berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai tak bucu yang sama. Jadi jawapan dia ialah D. Okey. Bila awak semak nanti awak tukarlah ni pensel ke apa kan. Nanti confuse kan bila dia bertindan-tindan. Okey. Dalam kes macam ni yang D ni betul lah. Sebab bila kita kira dia dapat dekat image. Okey, kita akan bincang soalan nombor 10. Okey, ini graf dia bagi graf laju masa. Graf dia ialah laju masa. Kemudian kita kena kira jumlah jarak. Bila dia bagi graf laju masa dan kita kena cari jumlah jarak, bermakna kita kena cari luas di bawah graf. Okey, jadi kes macam ni dia nak 10 saat terakhir. Okey, bagi tahu cikgu nak jarak 10 yang terakhir. Sini yang paling titik akhir lah, ini akhir. Cikgu nak mula pada nombor yang berapa, yang mana? Cikgu nak 10 saat je. Kita nak 10 saat. Awak nak kira daripada mana hingga mana? Cuba awak tengok nombor tu ada 5, 9, 15. Kita nak ambil 10 saat. So daripada mana ke mana nak kena kira ni? 9 ke 15? 9 ke 15 jarak dia berapa? Tolakkan. 6. Okey, kita nak 10 saat terakhir. Jadi tak boleh ambil 9 ke 15. Kita kena ambil berapa? 5. Okey, 5. 5 ke 15 dapat tak 10 saat yang terakhir? Dapat. Okey, jadi kita kena ambil luas di bawah graf untuk dua-dua yang ni. Okey, so awak ada A, ada B. Okey, katakan cikgu kira. Okey, jumlah jarak kan. Dia nak kira jumlah jarak ataupun luas sama dengan A tambah B. Kita nak kira dua ni je Jadi A je lah trapezium. Jadi trapezium dia akan ada 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi. Okey, sisi dia awak kena tengok macam ni.
Panjang sini satu sisi, sini satu sisi. Dua sisi yang selari. So, sini 20 panjang dia. Yang ini panjang dia 35. Jadi 20 tambah 35 dapat berapa? Dia kena kira macam tu Dia kira macam ni. 20 tambah 35. Darab dengan tinggi. Tinggi trapezium tu berapa? Siapa tahu tinggi trapezium tu berapa? Ni tinggi dia. Sini tinggi dia. Berapa tu? Jarak ni. 4. 4. 9 tolak 5 lah. Kita tak nak daripada kosong. Kita nak daripada 5. Jadi awak kena ambil 9 tolak 5. Okey. Kita dah dapat A. Tambah B. B ialah luas segitiga. Jadi root formula dia 1/2 darab dengan panjang 35. Tadi kita dah dapat panjang 5. Kemudian kita kena kira tapak. Tapak sini berapa? Jarak situ. Jarak ni berapa? 15 dengan 9 ni? 6. 6. Okey, darab 6 lah. Kemudian tekan je kalkulator. Nak senang tekan kalkulator terus. Cuba tekan dapat berapa? Dapat jawapan tu. Dah dapat jawapan tu memang jawapan dia lah. Jawapan akhir lah. Okey. Awak letak kurungan. Senang. 1 ABC 2. 1/2 kan? Tekan ABC. Darab. Ini boleh je tambah terus ni. 55 kan? 55 darab 4. Tutup kurungan tambah 1 ABC 2. 1/2. Darab 35 darab 6. Tutup kurungan. Sama dengan direct. Betul tak? 215. Tulis sini 215. Jawapan mana? A, B, C, D. Okey. Dapat. Jadi jawapan dia ialah A. Okey. Kita akan berhenti penyelesaian sampai soalan nombor 10 kita tak sempat settle 20. Jadi 11 hingga yang berikutnya kita akan sambung